Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, ya, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas peluang untuk kita bertemu kembali, ya, menyambung bacaan Al-Quran kita diikuti dengan sedikit sebanyak huraian, ya, ulama-ulama tafsir, ya, apakah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, apakah ada, ya, hadis Rasulullah SAW yang menerangkan, ya, perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai keterangan, ya, sebagai sandaran, sebagai panduan untuk kita beramal dalam kehidupan kita ni, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Makanya pada malam ni biiznillah ta'ala kita menyambung bacaan kita pada ayat nombor 26, ya, insyaAllah pada muka surat 252. Ya, 252 ni ialah tengah-tengah juzuk 13. Ya, tengah-tengah juzuk 13. Maknanya dah masuk 10 muka surat terakhir daripada juzuk yang ke-13. Dan ayat yang ke-26, baris 5 dari bawah, ya, dari bawah 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada bawah. Jadi insyaAllah, tanpa melengahkan masa, ya, kita akan teruskan, ya, bacaan Al-Quran kita macam biasalah, ya, tengok daripada sudut bacaan Al-Quran terlebih dahulu. Sebelum saya terlupa, minta maaf sangat-sangat, saya terpaksa tukar tarikh lah, ya, untuk kuliah. Ini kuliah kedua, ya, ini adalah kuliah kedua kita untuk bulan Februari, ya, 2022 ni. Saya tak dapat tak dapat datang pada tarikh yang asal, ya, sebab ada urusan, ya, nak ke Perak hari itu, ya. Ala kulli hal, kita gantilah pada hari ini yang nampaknya kosong, ya, alhamdulillah taala. Baik, pada ayat yang ke-26, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Okey, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apa yang kita nampak dalam ayat ini, kita ada qalqalah kecil, ya, qalqalah sughra pada yabsutu, ya, qalqalah kecil pada yabsutu. Teruskan pada liman, ya, nun mati, nun sakinah bertemu dengan huruf ya, dibaca dengan kadar, dibaca dengan dengung sebanyak 2 harakat, ya, idgham ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah. Liman yasha'u, alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Yasha' ialah satu perkataan yang lengkap, ya, maka hukumnya adalah mad wajib muttasil. Bacaan yang kita amalkan adalah sebanyak 4 harakat. Wa yaqdir, ya, wa yaqdir, qalqalah pada huruf qaf, ya, qalqalah pada huruf qaf. Kemudian ra, wa yaqdiru, kita berhenti, kita matikan, kita iskankan huruf ra, dan bacaan ra itu dibaca dengan nipis, ya, ra itu dibaca dengan nipis. Wa yaqdir,
ya, wa yaqdir, dan macam saya sebutkan banyak kali sebelum ni, petua ataupun tips nak menipiskan huruf ra, tunjuk gigi. Nah, itu sahaja yang mudah, tunjukkan gigi. Baik tuan, jazakallahu khairan katsira. Teruskan ya pada setengah lagi ayat yang ke-26, wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu bil hayatid dunya. Perkataan ad-dunya ialah satu daripada 4 kalimat, ya, satu daripada 4 kalimat yang mana nun sakinah, nun mati bertemu dengan ya ataupun waw, tidak ada dengung. Nun mati ataupun nun sakinah bertemu dengan waw ataupun bertemu dengan ya, tidak ada dengung. 4 perkataan sahaja dalam Al-Quran. Ya, 4 perkataan sahaja dalam Quran. Dalam bahasa Arab mungkin banyak lagi lah. Ya, dalam bahasa Arab mungkin ada lagi perkataan-perkataan yang lain. Perkataan dia adalah dunia, bunyan. Ya, dalam surah Shaf. Ya, dalam surah Shaf. Bunyan. Kemudian kita ada sinwan dan juga kita ada qinwan. Ya, sinwan dan juga qinwan. Maka 4 perkataan ini tidak dibaca dengung, walaupun nun mati jumpa ya, nun mati jumpa waw, ya, dan nama hukumnya izhar mutlak. Ya, izhar mutlak, mesti dibaca dengung, tidak ada option bacaan lain. Ya, tidak ada pilihan bacaan lain. Alang-alang saya dah sebut tentang pilihan bacaan lain. Alang-alang saya dah sebut tentang pilihan bacaan lain. Namanya izhar mutlak. Izhar mutlak. Mutlak. Izhar memang saja, izhar saja. Tak boleh dibaca dengan dengung. Tidak boleh dibaca dengung. Untuk makluman tuan-tuan, saya tambah sikit satu nota dalam bab ilmu qiraat. Ini dalam bab ilmu qiraat. Dalam banyak-banyak tariq, dalam banyak-banyak jalan bacaan Al-Quran yang sampai kepada Rasulullah SAW, ada bentuknya, ada satu bentuk bacaan Al-Quran, nun mati atau tanwin jumpa waw jumpa ya, tak dengung. Nun mati ataupun tanwin jumpa waw jumpa ya, tak dengung. Bacaan itu adalah qiraat Imam Hamzah. Ni tambahan sajalah, tak ada dalam ayat ni pun, tapi nak bagi contoh ada je, insyaAllah bismillah ta'ala. Nama dia qiraat Imam Hamzah, dan sanad dia sampai kepada anak murid dia yang bernama Khalaf. Ya, sampai kepada anak murid dia yang bernama Khalaf. Khalaf Imam Hamzah naik ke atas sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Memang ada option bacaan ni, tapi kita tak buat kita tak amalkan bacaan ni. Saya sebut saja. Orang yang nak baca macam ni, dia kena semua nun mati tanwin jumpa waw, nun mati tanwin jumpa ya, semua kena tidak dengung. Contoh. Dalam kita buka muka surat ni, okey, cantik ayat 26 ni ada contoh dekat sini. Allahu yabsutur rizqa liman. Saya baru saja sebutkan tadi kan. Dan mati jumpa ya, kena baca dengung dua harakat. Siapa nama hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Tetapi untuk tu, nama yang saya sebutkan tu, qiraat Imam Hamzah riwayat Khalaf tu, dia baca macam ni. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Liman tak dengung, yasha kena 6, tak boleh 4. Limai tak ada dengung, yasha kena 6, tak boleh 4. Kita ni kadang-kadang kalau kita belajar qiraat imam kita lah, Imam Asim, kadang-kadang ada qaul kata 4, kadang ada qaul kata 5, kadang-kadang qaul kata 6. Tiga pilihan. Tapi Imam Hamzah yang saya sebut tu, qiraat Imam Hamzah tu, no, mad wajib, mad jaiz semua 6. Mad jaiz, mad wajib semua 6. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dekat fil tu pula ada saktah. Tu dia perubahan bacaan, semuanya sampai dan ada kepada Rasulullah SAW. Itu tambahan sajalah. Maknanya kenapa saya bawakan contoh ni,
Sebab saya nak sebut, yang kita amalkan idgham ma'al gunnah selama ini rupanya ada mazhab, ada riwayat, ada sanad. Sanadnya ada jalan lain sampai juga kepada Nabi Muhammad tidak dibaca dengung. Tapi yang ini, yang 4 perkataan ni, dunya, bunyan, sinwan, qinwan, tak ada orang boleh baca dengung. Semua orang tak baca dengung. Ya, semua orang tak baca dengung. Hari tu lama gitu kan kita baca surah Yusuf kan. Kita baca surah Yusuf. Siapa nama adik Nabi Yusuf? Quran tak cakap. Ya, adik Nabi Yusuf. Ya, Quran tak cakap. Quran cakap dia ada adik tapi tak kata nama dia. Dalam hadis sebut nama dia Bunyamin. Saya dah sebut hari itu. Kalau nama Bunyamin, tuan-tuan tak akan baca Bunyamin. Tak boleh. Ya, itu izhar mutlak juga. Bunyamin. Bunyamin. Itu pun sama izhar mutlak. Itu sajalah ya, selit pun panjang juga tu. Kita maaf sangatlah ya. Teruskan. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Fil akhirati illa mata. Penghujung dia adalah ma'arif lis-sukun. Baik. Jadi insya-Allah lah ya, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama tuan-tuan mohonnya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayatid dunya. Siapa nak berhenti boleh berhenti ya. Minta maaf saya dah berhenti kat situ. Teruskan saja wamal hayatud dunya. 1 2 3. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Alhamdulillah ya, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-26. Baik. Kita tengok terjemahannya terlebih dahulu sebelum kita masuk pada bahagian tafsiran. Apakah terjemahannya secara ringkas biiznillah taala? Allah Taala menyebutkan ya, mafhumnya Allah melapangkan rezeki. Allah melapangkan rezeki bagi sesiapa yang Dia kehendaki dan membataskan bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, wa farihu bil hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya, sedangkan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang kecil. Fid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati. Apabila kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka ia hanyalah kesenangan yang kecil, ya, kesenangan yang sementara, kesenangan yang sangat singkat, ya, kesenangan yang sangat singkat. Baik, itu terjemahan secara ringkas ya daripada Quran, terjemahan yang ada pada tangan saya ni. Baik, kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sedikit sebanyak huraian tafsirlah untuk ayat ini. Allah Taala sebut 2 perbuatan Allah Taala dalam bab rezeki. Allah Taala sebut 2 perbuatan Allah Subhanahu wa taala untuk segala makhluk Dia dalam bab rezeki. Nombor 1, Allah Taala kata ya besuk. Saya padamkan yang ini ya. Mula-mula Allah Taala kata ya besuta. Ya besuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Yang kedua Allah Taala kata ya qadir. Mula-mula ya besut. Ya terbalik. Ya ba sin ta, ya besutu. Yang kedua ya qadir. Ya qadir. Okey. Ya besut, terjemahan dia senang saja. Tuan-tuan boleh nanti tengok dekat depan ni. Allah meluaskan, Allah melapangkan, Allah mencurahkan, Allah menghamburkan, apa-apa ungkapanlah. Kita bayangkan banyak. Kita bayangkan banyak. Untuk perkataan ya besut, dalam masa yang sama Allah Ta'ala menyempitkan. Oh, saya suka terjemahan ni. Tak sama macam terjemahan yang ada pada tangan saya ni. Okey, kalau terjemahan saya tadi dia kata apa tadi? Ayat nombor 26, membataskan. Okey, membataskan. Saya lebih suka, ini terjemahan yang paling dekat dengan tafsir. Inilah dia tafsiran yang sebenar, iaitu menyempitkan. Kalau ya besut, mencurah, membagi, melimpah, meruah, apa lagi? Ya, ini ialah meluaskan.
sedangkan yang ini menyempitkan, sempit. Okay. Kalau kita kata urusan rezeki adalah takdir, betul? Urusan rezeki adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu betul juga. Memang betul pun, bukan salah pun. Itu kalau Allah Taala kata yuqaddir. Kalau Allah Taala kata Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yuqaddir. Maknanya Allah Taala telah sukat. Allah Ta'ala telah timbang, ya, Allah Ta'ala telah sukat, telah timbang, telah potong apa-apalah. Tetapi nak lebih, Allah Ta'ala tak sebut pun yuqaddir. Allah Ta'ala kata yaqdir. Lebih tepat, inilah dia tafsiran dia. Dan mudah dah satu huraian kat sini. Allah Ta'ala menyempitkan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki. Baik. Apa hikmah dia? Ya, banyaklah ya ulama-ulama tafsir ya daripada zaman khalaf, zaman salaf, ulama-ulama lama ya, termasuk juga Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah ya, dan ulama-ulama yang baharu yang ada pada zaman kini, semuanya berpegang bahawa antara hikmah, yang seringkas sajalah ya, antara hikmah Allah Ta'ala membataskan rezeki dan melapangkan rezeki ikut pilihan Allah Ta'ala. Ya, ikut pilihan Allah Ta'ala adalah supaya manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Ya, supaya manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Kita boleh tengok ya tuan-tuan, boleh buka Al-Quran, kita tengok pada rujukan surah lain tuan-tuan ya. Kita buka rujukan surah lain. Allah Ta'ala sebutkan apa hikmahnya. Kadang-kadang ada orang tak puas hati tuan-tuan. Ya, kadang-kadang ada orang tak puas hati, kenapa orang itu kaya, kenapa aku miskin. Biasanya kenapa aku miskin lah. Tak ada orang cakap kenapa dia miskin, tak ada. Kan manusia ni standardnya selfish, biasanya pentingkan diri sendiri. Maka dia akan kata kenapa aku tak dapat bonus, kenapa orang tu dapat bonus, kenapa orang tu naik pangkat, apa salah aku tak naik pangkat. Macam biasanya dia nak kata dia sikit, orang lain banyak. Rasa tak puas hati, standard dalam diri manusia. Siapa dalam kalangan tuan-tuan ni, mak cakap ni, terus terang saya kata siapa dalam kalangan tuan-tuan tak pernah ada rasa tak puas hati dengan orang lain dalam bab rezeki, insya-Allah tuan-tuan masuk syurga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Faham tak? Siapa dalam kalangan kita yang langsung tak jealous orang tu beli rumah baru, alhamdulillah, muka menonong dia, kan? Orang tu beli kereta baru, alhamdulillah, rezeki dia menonong aja, pun tak tahu aja. Orang hati tu tak ada feeling apa langsung, tak ada perasaan negatif langsung, tak ada rasa oi bestnya, tak ada langsung benda tu. Ada tak? Siapa ni? Tak ada langsung lah kata oi bestnya lah dapat kahwin baru. Pula dah kan. Banyaklah isu tu. Bestnya lah tengok orang dapat ni, tengok. Siapa yang hati dia tak ada perasaan macam tu, insya-Allah ya, dia masuk syurga sekali dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Rasulullah kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam syurga, masuk syurga. Maka adalah sahabat-sahabat kata, oh masuk syurga dapat jaminan. So tanya, wahai Sa'ad, aku nak belajar beberapa ilmu daripada kau, nak tumpang rumah kau 2-3 hari. Tumpang-tumpang, borak-borak apa semua, tumpang tidur, tumpang makan dan benda semua. Dia tengok relax dia Sa'ad ni, masuk waktu semayang, pergi semayang, balik rumah, bla bla bla, masak, makan, buat kerja, keluar semayang, itulah ulang-ulang. Tak ada apa yang special pun. Last Sa'ad kata, tuan nak apa sebenarnya? Sahabat ni, bro ni nak apa sebenarnya? Oh, rupanya Rasulullah kata aku masuk syurga. Aku tak ada amalan lain kecuali satu je, aku tak pernah jealous tengok orang. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sebab tu Allah Ta'ala kata dia masuk, Rasulullah kata dia masuk dalam syurga. Payah tu tuan-tuan, payah. Ya, kita dah 30 tahun, 40 tahun, 50, 60 tahun ni macam jealous, macam tiba-tiba hari ni tak nak jealous langsung. Tak ada lah. Ya, tak ada derajat warna tu. Ala kulli hal, kita masuk syurga cara lain lah kot. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Jadi ya, kembali kepada ayat ini. Ya, kembali kepada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya antara ulama dah menyebutkan tadi bahawasanya Allah Taala jadikan orang yang miskin, orang yang susah, ya, orang yang memerlukan, orang yang berhajat, dan ada juga orang yang kaya, ya, sampai tahap dia tak tahu nak buat apa dengan benda yang dia ada.
Usah kaya warna tu, banyak warna duit dia, tapi tak tahu nak beli apa dah. Sampai tak tahu nak beli apa. Maka orang macam ni dia sebenarnya masing-masing ada bahagian masing-masing. Banyak nak urai kan ni. Ya. Wahai orang yang zaman sekarang tak panggil fakir. Tak. Jangan-janganlah orang guna fakir. Istilah orang sekarang guna apa? Miskin tegar. Oh, miskin tegar. Tapi miskin dikekalkan pula. Oh pula. Pelik lah tu. Miskin dia kekalkan. Tapi zaman sekarang orang tak panggil fakir, orang tak guna miskin. Konon bunyi dia hina. Dah tu orang panggil apa? B40. Kan. B40 ke M40 ke tak kisahlah tu. Maka orang-orang macam ni, ya, sama termasuk juga yang bercakap ni termasuk yang bercakap ni, ingat kalau kita tak cukup, kalau kita bekerja dan rezeki kita dapat lebih kurang, ya, itu ujian untuk kita. Nombor satu, Allah Ta'ala nak test. Kalau hidup engkau susah, engkau cari rezeki, kau pilih tak jalan haram? Kan? Engkau pilih tak rezeki melalui jalan haram? Itu antara test tu, antara ujian. Ya, Allah Ta'ala nak tengok rajin ke tak rajin. Ya. Rajin bekerja tu semuanya adalah orang kata pahala, insya-Allah. Ya, rajin bekerja, ya, jujur dalam pekerjaan, amanah dalam pekerjaan, itu semuanya adalah sumber pahala pada hari akhirat kelak. Maka itu ujian untuk orang-orang yang jenis level rendah-rendah ni. Marhain boleh tak? Marhain tak kisah dia macam mana sebutan dia pun. Sedangkan untuk orang yang berharta pula, ya, ingat, ya, Allah Ta'ala menyebutkan, ya, seorang sahabat dia yang sangat mulia, yang sangat hebat, ya, kadang-kadang biasa menggantikan Rasulullah jadi imam. Nak kata soleh punya sahabat ni, soleh dan juga kaya. Siapa nama dia? Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan perempuan semua kenal nama orang ni. Rasulullah kata dia akan masuk syurga merangkak. Sanggup ke? Dia akan masuk syurga merangkak. Dengan segala harta yang dia ada, dia akan masuk syurga merangkak. Merangkak tu berapa ratus tahun. Ini bukan merangkak daripada sini sampai ke pintu masjid tu kan. Merangkak tu boleh laju macam main sukan neka pula, boleh lah kan. Ini merangkak atas titian sirat. Ini merangkak atas titian sirat. Ya, yang ulama kata apa? Rambut potong 7. Tu semua lah tu. Tu semua lah tu. Dengan bawah ni neraka lagi. Macam mana tuan-tuan? Sanggup tak sanggup? Ya, maka dua pilihan lah. Ya, bersabar, berusaha. Siapa yang kaya pula, banyak-banyakkan infak, mudah. Ya, siapa yang kaya, siapa yang ada lebihan harta, banyak-banyakkan bersedekah. Ingat ya, dalam keadaan orang tak puas hati, ya, kadang-kadang ada yang tanya tadi, yang saya sebutkan tadi, ya, tertangguh. Ada yang mengatakan kenapa Allah Ta'ala tak adil, ya, aku susah, orang itu senang. Ingat, Allah Ta'ala ada sebut, ya, kita tengok ayat Al-Quran ini pada surah Asy-Syura, muka surat 486. Ya, Allah Ta'ala bagi satu saja hikmah, tak payah banyak, satu saja hikmah supaya kita berfikir, supaya kita insaf. Kalau tak insaf juga, nampak benar hati itu tertutup. Ya, Allah Ta'ala bagi satu sudah, fikir ni cukup. Ayat muka surat 486, ayat nombor 27, baris 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Baris 8 tengah-tengah, tengah-tengah muka surat tersebut. Allah Ta'ala menyebutkan apa? Siapa yang buka, muka surat 486, ayat nombor 27. Walau basatallahu rizqa, kalaulah Allah Ta'ala mencurahkan rezeki itu sebanyak-banyaknya, kalaulah Allah Ta'ala menghamburkan rezeki itu seluas-luasnya, bebas, semua orang boleh dapat apa saja yang dia nak, ya, semua orang boleh dapat apa yang dia ingin, ya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard. Allah Ta'ala sebut satu setting, satu tabiat manusia ni. Siapa saja yang ada banyak harta terlebih, kalau semua orang, bukan kalau siapa saja, kalau semua orang, baik muda, baik tua, baik kecil, baik besar, ya, daripada bangsa mana sekalipun,
mereka akan la baghaw fil ard, mereka akan bersifat melampau. Ya, mereka akan bersifat melampau. Ini Allah Ta'ala telah tunjukkan dalam umat-umat yang terdahulu. Ya, dan cukup banyaklah senarai kalau kita nak senaraikan. Ya, antaranya Fir'aun. Kan nama famous kan? Banyak kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Antaranya Fir'aun. Ya, punya kaya, dia boleh kerahkan harta dia. Dia kata, ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawat fa'attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Surah mana tuan-tuan? Kejap Allahumma salli ala Muhammad ya. Sorry, saya tak prepare siap-siap ya, minta maaf. Ya, antara bentuk kekayaan Firaun, dia dah terlalu kaya. Ya, dia dah terlalu kaya. Maka dia boleh kata pada Haman ya, kepada pembantunya, wahai Haman, binakanlah satu menara. Ya, wahai Haman, binakanlah satu menara. Ya, dalam surah Ghafir. Baru jumpa ya, surah Ghafir muka surat 471. Ini bentuk kesombongan orang yang ekstra kaya, terlebih kaya, terlajak kaya lah kita kata. Ya, bukan terlajak laris, terlajak kaya. Berkatalah Fir'aun, ayat nombor 36 tuan-tuan, sama juga tengah-tengah muka surat. Berkatalah Fir'aun, wahai Haman, binakan untuk aku satu menara, ya, satu bangunan pencakar langit, supaya aku sampai ke kaki-kaki langit. Ya, sehingga aku sampai ke kaki langit. Langit-langit itu supaya aku boleh menjenguk siapa Tuhan Musa. Supaya aku boleh menjenguk siapa Tuhan si Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Walaupun aku minta nak buat menara, aku nak tengok Tuhan Musa, aku dah tahu awal-awal dia tu tak boleh pakai ni orang. Dia kata Musa itu kadhiba, iaitu penipu besar. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Ini orang jenis dah terlalu banyak dia punya harta dia, maka sombong dia melampau. Bertepatan dengan ayat yang kita sebutkan tadi, iaitu surah apa nama tadi tu? Surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura ayat nombor 27. Baik, ala kulli hal, ya, walaupun sedemikian, tidaklah bermaksud kalau hidup kita susah Allah Ta'ala tak bagi jalan keluar. Tak pula. Ya, fahamkan betul-betul. Kalau kita rasa hidup kita sempit, bukannya Allah Ta'ala biarkan sempit sampai ke sudah. Tak juga. Ya, kita kena berusaha. Saya kongsikan dengan tuan-tuan satu lagi ayat Quran ni. Ini semua sandaran dalil-dalil tambahan lah ya untuk ayat ini. Tuan-tuan buka pula ayat surah At-Talaq, ya, surah At-Talaq muka surat 559. Ya. Minta doa tuan-tuan ni. Dah 9 lebih dah ni. Allahu Rabbi. Segala ubek nak makan tak jadi apa. Ada orang bagi petua ada sedap tak saya cerita itu. Ada orang bagi petua nangka dengan garam. Saya makan migraine tu pun. La ilaha illallah. Batuk tak hilang, migraine pula yang lain. Aduh, sakit perut. Okey, sambung ya tuan-tuan. Surah At-Talaq muka surat 559. Juzuk 28 Ayat nombor 7. Surah At-Talaq ni tak panjang pun. Ya, ayat nombor 7 muka surat 559, baris 4 dari atas. Baris 4 daripada atas. Ini petua. Siapa yang rasa hidup dia susah, siapa yang hidup dia orang kata tak cukup, ya, mungkin dah usaha macam-macam tapi nampak macam tak ada jalan keluar, ni Allah Ta'ala bagi satu tips direct tak ada tafsir lagi dah. Ni dia ayat Quran terus. Allah Ta'ala kata baris 5 daripada atas baris 5 daripada atas. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Jumpa tak ayat tu? Baris 5 daripada atas. Sesiapa yang disempitkan rezekinya, rasa macam hidup susah dia semacam, falyunfiq, maka hendaklah dia rajin-rajin bersedekah. Ya, hendaklah dia rajin-rajinkan diri, rajin-rajinkan tangan, ringan-ringankan tangan untuk berinfak fi sabilillah. Buatlah apa-apa, kalau tak mampu banyak, RM10 pun jadi, RM5 pun jadi, asal masuk masjid RM1 pun jadi, tak ada masalah. Yang penting rajin-rajin. Ya, terpulang tuan-tuan, nak sedekah
lepas tu menolong belah, ataupun tuan-tuan nak sedekah, ya Allah sikit saja aku bagi ni, boleh tak kau murahkan rezeki aku? No problem, buat je. Itu pun juga dikira sebagai ikhlas. Ya, itu juga dikira sebagai ikhlas. Jangan risau. Ni petua daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa yang rasa kesempitan dalam hidup. Dalam masa yang sama, last untuk ayat ini. Last untuk separuh ayat ni. Last untuk separuh ayat ni. Ada juga satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oh, jarang kita dengar hadis Sayyidina Ali yang meriwayatkan, ya, padahal banyak sebenarnya. Sayyidina Ali hafal hadis juga. Sayyidina Ali bin Abi Talib meriwayatkan sebuah hadis. Siapa yang rajin dengar Ikim, saya rasa dia biasa dengar hadis ni. Ikim ni pasang hadis ni. Saya baca hadis ni, pendek saja, tak panjang pun. Man an'ama 'alaihi ni'matan falyahmadillah. Sesiapa yang dapat apa saja bentuk nikmat, kecil ke besar ke, asalkan dia happy dengan barang yang dia dapat, ucapkanlah alhamdulillah. Nombor 1. Nombor 2, wa man istabata ar-rizqa falyastaghfirillah. Sesiapa yang rasa rezeki dia lambat, rezeki dia perit, rezeki dia susah, rezeki dia macam tersangkut, maka banyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kita gandingkan tuan-tuan. Ayat Quran tadi kata apa? Banyak-banyakkan sedekah. Dalam masa yang sama Rasulullah kata banyak-banyakkan istighfar. Buat dua-dua. Ya, buat dua-dua. Wa man hazabahu amrun. Sesiapa yang ada satu urusan buat dia stres, ada satu kerja, ada satu masalah yang buat dia pening kepala, rasa masalah dalam hidup, maka hendaklah dia memperbanyakkan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tu 3 zikir tu tuan-tuan. Ya, la haula wala quwwata illa billah. So nombor 1, alhamdulillah bila dapat satu benda yang happy, yang seronok. Kalau ada masalah dalam bab rezeki, banyak-banyakkan astaghfirullahalazim. Dan siapa-siapa yang ada satu masalah, dia buntu, dia stuck, dia tak tahu nak buat apa, banyakkan la haula wala quwwata illa billah. Itu sikit sebanyaklah huraian dan tafsiran untuk potongan yang pertama. Potongan nombor 1 tuan-tuan. Sambung pada yang seterusnya. Ya, sambung pada wa farihu bil hayatid dunya. Okey. Wa farihu bil hayatid dunya. Baik. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan mereka bergembira. Wa farihu ialah mereka itu happy, mereka itu seronok sangat, ya, seronok sangat dengan kehidupan dunia. Ini siapa ni? Ini adalah orang yang tidak percaya kepada hari akhirat. Kita jangan terus kata orang kafir, ya. Ayat ni jangan kita terus kata orang kafir. Tak. Ayat ini lebih umum. Dia kata sesiapa yang tidak yakin dengan kehidupan hari akhirat, maka dia lebih senang, farih. Dia lebih senang, dia lebih rasa puas dengan kehidupan dunia. Lagi-lagi kalau dia kaya lah, ya, lebih-lebih kalau dia ada semua apa yang dia nak. Makanya Allah Ta'ala kemana ayat tadi? Sorry saya kejap terpotong ayat tadi. Wa faraha haula'i, ya, wa fariha haula'il kuffar, ya, orang-orang yang kufur, ya, terhadap pembalasan pada hari akhirat itu, mereka sangat bergembira dengan apa saja nikmat yang mereka dapat dalam kehidupan dunia ini dalam bentuk istidraj. Ya, dalam bentuk istidraj. Kita dah sebut beberapa kali dah sebelum ni. Makin banyak orang itu dapat harta, makin banyak, makin senang hidup seseorang, ya, makin ramai anak pinak dia, ya, makin ramai kawan-kawan dia, makin tinggi jawatan dia, tetapi semakin jauh dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dinamakan sebagai istidraj. Dinamakan sebagai istidraj. Ayat seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang lain, ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan, adakah orang-orang yang kufur, yang tak beriman dengan hari akhirat itu menyangka, ya, bila mana kami lapangkan, kami luaskan hartanya, kami ramaikan anak pinaknya,
Adakah itu bermaksud kami menyegerakan balasan yang terbaik pada hari akhirat kelak? Bahkan sebenarnya mereka tidak sedar. Ya, mereka tak perasan. Orang-orang ni dalam keadaan la yash'urun, sama dengan ghafilun. Ya, dalam keadaan leka aja, ya, kemaruk dengan kehidupan dunia. Innallaha min zalik. Sama jugalah macam saya sebutkan Fir'aun, ya, Haman, ya, Umayyah bin Khalaf, adik-adik dengan Ubay bin Khalaf, ya, Abu Jahal dan ramai lagi, ya, orang-orang yang telah kita tengok dalam sirah para nabi. Innallaha min zalik. Dan ya, Rasulullah juga pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ya, daripada Al-Mustawrad, bahwasanya ya, Rasulullah pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'." Kalau nak dibandingkan, ya, dunia dengan akhirat ni, ya, Allah Taala nak bandingkan nikmat, ya, antara dunia dengan akhirat. Sebenarnya macam ni, sebenarnya macam ni. Rasulullah kata satu jari telunjuk as-sababah, satu jari telunjuk, kita pergi kat sungai yang mengalir, ya, sungai yang besar, masukkan tangan dalam sungai tersebut, keluarkan. Apa yang menitik itu dunia, sungai itu akhirat. Apa yang menitik daripada jari itu adalah nilai dunia, sedangkan akhirat adalah sungai yang mengalir tak henti-henti itu. Itulah gambaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangkan ayat wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Ya, kehidupan dunia ni bila bandingkan dengan akhirat adalah nilai yang sangat sedikit. Jadi antara lain juga, yang ni pun saya yakin ramai dalam kalangan tuan-tuan biasa dengar lah, ini sebagai penutup untuk ayat ni. Kelebihan, siapa tahu? Jom share kejap, ya, bagi reply, ya, bagi respon. Apa kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh? Apa kelebihan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fardu subuh? Azan subuh, kita ambil wuduk, kita semayang 2 rakaat, barulah kita semayang berjemaah solat fardu subuh. Apa kelebihan 2 rakaat ni? Lebih baik daripada dunia dan isinya. Jazakumullah khairan katsira. Itu satu lagi gambaran. Hadis Rasulullah juga tu. Ya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya ialah, ya, seronok, betul. Seronok dapat bilion-bilion, seronok, kan? Seronok dapat milion-milion, memang seronok. Ya, seronok dapat kereta banyak, ya, harta banyak, memang seronok. Ya, dapat macam-macam dalam dunia. Tapi nilai yang Allah Ta'ala nak bagi gambaran ialah, ya, nilai yang kita tak nampak, kan? Sembahyang 2 rakaat tu kalau kita dapat usahakan setiap hari, Allah Ta'ala akan bagi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu, ya, perkongsian kita pada malam ini. Satu ayat saja nampak ni, Masya Allah, tabarakallah, ya, ayat 26 daripada surah Ar-Ra'd. Baik, sebagai penutup, ya, sebagai penutup, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya nak maklumkan satu perkara. Baru-baru ni pada 18 hari bulan, ya, pada 18 hari bulan saya dapat penempatan daripada pegawai takmir lah, ya, pegawai takmir produsen yang baru tu, Ustaz Husaini, kan, dia bagi senarai nama dekat saya. Saya sampai sekarang tak faham lagi jadual ni, tapi dia kata tunggu lagi, ya, tunggu dulu, nanti dia susun. Dalam banyak-banyak, selama ni saya mengajar kat 5 tempat, 5 surau campur masjid, ya, 5 lokasi. Yang kekal yang saya mengajar ialah Masjid Linggi, Masjid Karya Linggi, surau Kampung Air Meleleh, jalan bypass, ya, surau Kampung Air Meleleh, jalan bypass tu dia panggil apa, surau Haji Nurin, tak ingat nama dia tu, kan. Dan satu lagi surau Taman Siliau Jaya. 3 saja. Maknanya ada surau Kampung Gelam, dan juga masjid tuan-tuan ni. Yang ini tak confirm lagi. Ya, yang ini tak confirm lagi. Sama ada ini hari last saya dengan tuan-tuan, ya, ataupun tak tahulah. Satu lagi tempat yang dia kata kat sini Masjid Takmir. Saya tak faham ni Masjid Takmir. Tuan-tuan tahu? Haji Kursi tahu? Ya, ada ke title Masjid Takmir dekat dalam area PD ni?
Macam megah mana bunyi tu kan. Masjid Abdul Sijam tak panggil Masjid Takmir, panggil Masjid Jami' ya. Kan? Dia kata Masjid Takmir 3 kali. Saya tak tahu tempat dia kat mana. Ala kulli hal, saya nak ambil kesempatan ni lah ya, kalau inilah perkongsian saya yang terakhir. Minta halal, mi gari, mi sup, mi hun sup, benda semua, nasi goreng semua tu kan, minta halal lah ya, makan minum ya. Mohon maaf atas lambik sepanjang lambik yang hari ni awal pula kan, takut last awal pula hari ni. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah ya. Kalau ada salah silap ya dalam ucapan saya ya, yang tak faham ke, yang tak jelas ke, mohon maaf sangat-sangat. Itu adalah kekurangan saya lah ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya. Minta halal segala petua, segala ilmu yang tuan-tuan pernah share dengan saya, dan saya halalkanlah ya semua maklumat yang saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian. Mudah-mudahan kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, tak kisahlah saya kat sini ke, ustaz lain masuk ke, kita doakan supaya usaha takmir ya, usaha mengimarahkan ya masjid-masjid dan surau-surau ya dalam kawasan Port Dickson ni dan seluruh dunia Islam ya amnya, mudah-mudahan diteruskan selagi mana masjid dan surau itu diimarahkan, selagi itulah kiamat tertangguh. Okey, selagi mana masjid-masjid dan surau-surau didirikan solat, diadakan majlis-majlis ilmu, selagi itulah kiamat tertangguh. Ingat, kiamat akan berlaku bila orang Islam sudah tak ada. Tu je tips dia. Selagi ada masjid, selagi ada azan kan, selagi ada solat fardu secara berjemaah dan zikir dan sebagainya, selagi itulah Allah Ta'ala akan melambatkan hari akhir. Maksudnya bukan melambatkanlah, kita kata kiamat belum berlaku ya, kiamat belum berlaku. Jadi mohon maaf atas kesalahan sekali lagi. Jazakumullah khairan katsira, barakallahu fikum jami'an fid dunya wal akhirah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.